Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk yang kedua, iaitu tajuk ekosistem. Okey, sebelum kita teruskan tajuk, okey, kita nak belajar hari ini. Saya nak awak tengok satu video. Sekejap Okey, video ni. Tengok, dah faham kan video ni? Hujan dan tipaku, hujan dan tipaku. Hujan, oh hujan, kenapa timpa kayu? Macam mana aku tak timpa? Kata panggil aku, kata panggil aku. Kata, oh kata, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ular nak makan aku, ular nak makan aku. Ular, oh ular, kenapa nak makan kakak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku, memang makanan aku. Okey. So daripada video tadi, apa yang awak dapat tengok? Okey, kita dapat tengok satu contoh rantai makanan pada video tersebut. Contohnya rumput. Siapa yang makan rumput? Kerbau. Okey, kerbau. Siapa yang makan kerbau? Okey, contohnya tadi siapa yang makan katak? Ular. So kita nampak ada siapa yang dimakan dan dimakan oleh siapa. So hari ni kita tengok. Okey. Tajuk yang hari ni kita akan belajar adalah tajuk rantai makanan dan siratan makanan. Macam mana ada tenaga tu boleh daripada makanan yang kita makan boleh diberikan kepada orang lain dalam ekosistem. Okey. So, yang ni kita akan belajar hari ni, iaitu tajuk hari ni 9 bulan. Okey, tajuk rantai makanan dan siratan makanan, di mana kita akan tengok maksud, pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, yang kedua kita tengok apa contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. Kemudian kita akan bina rantai makanan, dan daripada rantai makanan kita akan bina siratan makanan. Okey, sebelum tu, nak tengok tak rantai makanan? Jadi saya tengok tunjukkan aku ni contoh rantai makanan, di mana dia adalah berantaian. Dia ada maksudnya bersambung. Okey, ini kita panggil satu rantai sebab dia satu gelungan. Maksudnya satu baris je, satu rantai. Tak pernah tengok rantai? Satu macam tu. Rantai maksudnya satu gelungan, satu saja. Dan dia saja berterusan. Okey, dan bersambung. Okey, so tengok dalam satu rantai makanan, okey, kita ada pengeluar. Okey, ini binatang-binatang, organisma, haiwan adalah kita panggil pengguna. Okey, dan ada satu adalah pengurai. Okey, macam mana rantai makanan bermula? Okey, sumber utama rantai makanan adalah bermula pada cahaya matahari. Okey, cahaya matahari ini akan memberikan tenaga kepada tumbuhan. Okey, macam mana cahaya matahari memberikan tenaga kepada tumbuhan? Iaitu melalui proses fotosintesis. Okey, di mana fotosintesis tumbuhan dapat makanan. Okey, ini adalah mula daripada makanan. Macam mana tumbuhan dapat makanan? Tumbuhan dapat makanan daripada cahaya matahari. Bila dia buat makanan kita panggil fotosintesis. Okey, so dalam satu rantai makanan, okey, kita akan mula dengan satu
pengeluar. Okey, pengeluar. Okey, ini kita panggil pengeluar. Okey, pengeluar mestilah tumbuhan. Okey, tumbuhan yang membuat makanan sendiri. Okey, itu kita panggil proses fotosintesis. Okey, ingat mula-mula mestilah yang pertama adalah tumbuhan. Okey, tumbuhan yang membuat makanan makanannya sendiri. Okey, so contoh apa tumbuhan? Rumput, padi, bayam. Okey, yang biasanya tumbuhan hijau. Okey, kemudian anak panah. Anak panah ni maksud dia adalah dimakan oleh. Okey, dimakan oleh siapa? Okey, yang ni yang bahagian besar ni yang makan dia. Yang kecil adalah mangsa dia. Okey, dimakan oleh belalang. Belalang ni kita panggil pengguna. Pengguna apa? Pengguna mestilah terdiri daripada haiwan. So, okey, kenapa kita panggilnya ni? Okey, kiranya ada banyak haiwan, betul? Ada belalang, katak, ular, kemudian ada elang. Okey, haiwan yang pertama ni kita tengok apa maksud dia. Haiwan yang pertama ni kita panggil pengguna yang pertama. Ingat, pengguna mestilah haiwan. Yang pertama haiwan makan kita panggil pengguna pertama ataupun pengguna primer. Okey, apa antara ciri pengguna primer? Okey, pengguna primer mestilah terdiri daripada haiwan yang bersaiz kecil. Okey, dan haiwan yang makan tumbuhan. Kenapa haiwan yang makan tumbuhan? Sebab dia makan tumbuhan. So, haiwan yang makan tumbuhan kita panggil haiwan herbivore. Ingat kita sekolah rendah belajar herbivore? Herbivore adalah maksudnya haiwan yang makan tumbuhan. Ingat, pengguna pertama. Okey, ni saya tulis P1. Okey, P1 maksud dia pengguna primer. Primer ni maksudnya P ni pertama. Mestilah haiwan yang bersaiz kecil. Dan di mana haiwan bersaiz kecil tu mestilah haiwan yang makan tumbuhan. Okey, ataupun haiwan kita panggil haiwan jenis herbivore. Okey, herbivore iaitu makan tumbuhan. Okey, contoh dia apa? Belalang, siput, okey, arnab yang makan tumbuhan, beluncas, biasanya serangga lah kebanyakannya. Okey, kemudian tengok lepas tumbuhan dimakan oleh belalang. Okey, pengguna pertama ini adalah pengeluar. Pengguna pertama. Okey, ni binatang kan? Binatang pun ataupun haiwan kita panggil pengguna. Ini adalah yang nombor 2. So, nombor 2 kita tulis. Kini kita panggil pengguna yang kedua. Okey, P2 saya tulis. Okey, itu pengguna kedua. Okey, pengguna kedua. Kenapa kita panggil pengguna kedua? Sebab dia makan pengguna yang pertama. Tulis, dia makan pengguna pertama. Okey, kebanyakan haiwan yang besar, yang pengguna kedua, haiwannya bersaiz besar sedikit daripada pengguna pertama. Tengok, belalang saiz kecil, kemudian katak biasanya bersaiz lebih besar sedikit daripada pengguna yang pertama. Okey, so apa ciri pengguna yang pertama? Kalau tadi adalah haiwan yang makan tumbuhan, yang ni adalah haiwan yang makan haiwan. Okey, boleh juga ada 2 jenis, iaitu haiwan yang makan haiwan kita panggil carnivore. Okey, carnivore adalah haiwan yang makan haiwan. Ataupun boleh juga dalam kategori yang nombor 2, iaitu ni pertama, omnivore. Omnivore ni adalah haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan. Saya tulis tambah tu maksudnya dan lah. Dan haiwan lah lain. Maksudnya dia jenis. So, haiwan dalam kalangan omnivore dan haiwan dalam kalangan carnivore. Okey, yang pertama tadi juga boleh herbivore dan omnivore. Omnivore sebab dia makan tumbuhan. Okey. So, ingat.
pengguna yang haiwan yang makan yang pertama adalah pengguna pertama, yang kedua kita panggil pengguna kedua. Okey, seterusnya yang makan katak tadi adalah ular. Sama tadi macam dalam video. Katak kenapa dia dipanggil hujan? Sebab dia makan, takut dimakan oleh ular. So maksudnya ada mangsa dan pemangsa kita nampak. Okey, ini maksudnya rantai. Setiap rantai makanan mesti ada anak panah ni. Kalau buat macam ni je salah. Okey, anak panah sekurang-kurangnya mesti ada menunjukkan arah. Arah ni adalah menunjukkan dimakan oleh. So tadi selesai untuk pengguna pertama. Pengguna kedua ni adalah pengguna yang ketiga. Okey, tengok. Yang pertama tengok dari segi saiz dia. Okey, saiz untuk pengguna yang ketiga biasanya lebih besar daripada pengguna kedua. Okey, maksudnya setiap pengguna ke saiz haiwan ni ataupun saiz binatang ni makin lama makin bertambah. Okey, kemudian tengok ular pengguna saiz dia makin bertambah. Okey, kemudian ular makan katak. Katak adalah haiwan, maka pengguna ketiga mestilah terdiri daripada carnivore sekunder. Sekunder tu maksudnya yang kedua, second. Okey, ini tadi pengguna kedua kita panggil ataupun pengguna sekunder. Lupa pula saya. Yang ni pengguna ketiga kita panggil pengguna tertier. Third. Kalau keempat, fourth dan sebagainya. Akan berterusanlah. Okey. Sama juga. Okey, sekunder. Kemudian saya akan bertambah. Kemudian tengok dah habis ke belum? Belum. Masih ada lagi anak apa? Yang terakhir itu dimakan oleh helang. Tengok saiz ular dan helang. Okey, maksudnya ular ni sedikit kecil. Ular helang yang makan ular adalah saiznya lebih besar. Okey, makin bertambah pengguna, maksudnya pengguna pertama, kedua, ketiga dan keempat makin bertambah saiz. So helang dimakan oleh ular dimakan oleh helang. Maka helang adalah pengguna yang keempat ataupun kita panggil pengguna fourth ataupun keempat lah. Okey, ingat pengguna mestilah haiwan. Dia makan ular adalah haiwan. So, maksudnya haiwan makan haiwan kita panggil ada jenis carnivore. Okey, begitulah rantaian tu akan berterusan sehinggalah yang binatang yang terakhir. Okey, tengok anak panah ni. Kenapa tumbuhan ada anak panah pada? Ni pokok apa? Cendawan. Cendawan ni merupakan pengurai. Okey, pengurai mestilah terdiri daripada biasanya bakteria, mikroorganisma yang bersaiz kecil, okey, yang tidak membuat makanannya sendiri. Okey, pengurai biasanya cendawan, bakteria, mikroorganisma. Okey, di mana fungsi cendawan adalah tengok anak panah semua. Semua yang ada pengurai, pengguna pertama, pengguna kedua, pengguna ketiga dan pengguna keempat, semuanya akan dimakan oleh ni maksudnya dimakan oleh pengurai. Macam mana dimakan? Dia tak macam lah rantai makanan dimakan melalui mulut dan sebagainya. Okey, dia dimakan maksudnya bila okey, tumbuhan ni dah dimakan oleh haiwan. Okey, ada serpihan-serpihan tumbuhan yang jatuh ataupun tumbuhan ni bila dia mati. Okey, bila dia mati barulah dimakan oleh pengurai. Sama juga dengan belalang. Okey, belalang ni bila dia mati dimakan oleh katak tadi. Okey, mungkin ada sisa-sisa daripada haiwan pengguna pertama belalang ni, kemudian dia akan dimakan oleh pengurai. Maksudnya pengurai ni akan makan pengeluar, pengguna pertama, pengguna kedua, pengguna ketiga dan pengguna keempat apabila haiwan tersebut sudah mati. Okey, so faham dalam rantai makanan. Okey, ingat satu rantai makanan ada pengeluar, mesti ada sekurang-kurangnya ada pengguna, satu pengguna ataupun dan ada pengurai. Pengurai ni maksudnya yang makan semua haiwan ataupun tumbuhan. Maksudnya semua yang ada pada rantai makanan tersebut. Okey, so saya tulis balik rantai makanan tadi. Okey, yang pertama mula-mula adalah okey, pengurai yang mula dengan tumbuhan tadi apa tadi? Kita tulis tumbuhan. Okey, dimakan oleh apa tadi? Belalang. Dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, ni contoh yang saya dah lukis ni. Okey, tumbuhan dimakan oleh ni. Okey, ni nampak tak?
Okey, ini adalah contoh rantai makanan. Okey, di mana semua rantai makanan ni nanti okey, semuanya akan tak muat saya tulis. Okey, ni akan dimakan oleh pengurai. Pengurai ni kiranya yang terakhir sekali. Okey, dia bukan tak termasuk dalam rantai makanan, tapi telah dia masuk dia secara belakang tabir lah macam tu. Okey, so ni satu rantai, maksudnya satu ada pengurai dan akhir dengan pengguna yang pertama atau pengguna yang biasanya pengguna sekurang-kurangnya ada 2. Okey, barulah lengkap satu rantai makanan. Okey, saya awak faham dan proses rantai makanan. Okey, kemudian kita tengok. Okey, faham? Ingat dia dalam rantai makanan ada pengeluar mesti tumbuhan, pengguna pertama, yang pertama kita panggil primer, pengguna kedua sekunder, pengguna ketiga tertier, pengguna keempat fourtier. Okey. Kemudian saiz pengguna makin lama makin bertambah. Okey, dan terakhir sekali ingat kena ada pengurai di mana dia makan semua haiwan atau tumbuhan yang telah mati. Okey, kemudian pengurai pun akan mati. Dia akan mati, kemudian dia akan mati, tersimpan dalam tanah sebagai baja organik. Okey. So next kita tengok. Lepas kita tengok rantai makanan, kita tengok dalam muka awak seterusnya. Kita tengok contoh dia bagi. Ini tengok contoh. Okay, kita masuk ke rantai makanan. Digunakan untuk menunjukkan hubungan. Okey, hubungan tu maksud ditunjukkan oleh anak panah. Hubungan pemakanan antara organisma. Ingat tak organisma ada berapa? Ada 4, iaitu tumbuhan, haiwan, manusia dan mikroorganisma. So tengok dalam ni, semuanya melibatkan organisma hidup, tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan manusia. So dalam ni manusia tak terlibat lah. Okey, tapi melibatkan organisma hidup. Okey, tengok contoh di bahagian sini. Okey, kobis. Kobis adalah tumbuhan. Okey, tumbuhan hijau pengeluar. Okey, dimakan oleh siput. Tengok contoh. Siput bersaiz lebih kecil. Okey, pengguna pertama, pengguna kedua burung dan pengguna ketiga adalah musa. Okey, so next kita tengok apa dimaksudkan dengan siratan makanan. Okey, siratan makanan adalah gabungan. Okey, gabung tu mestilah beberapa rantai makanan. Okey, beberapa maksudnya sekurang-kurangnya. Okey, dalam siratan makanan tulis. Okey, dalam siratan makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan. Okey, maksudnya sekurang-kurangnya ada 2 rantai makanan. Paling sikit lah. Boleh juga 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi paling sedikit adalah 2. Beberapa maksud lebih daripada 1. Kalau 1 kita panggil rantai makanan. Okey, tengok contoh dalam muka awak ni. Okey, nampak tak? Siratan makanan berselirat. Nampak? Banyak dia punya cabang. Okey, macam mana dikatakan itu adalah satu rantai makanan? Okey, tengok. Ada siratan makanan. Okey, ingat siratan makanan mestilah ada banyak anak panah. Maksudnya pengeluar tu bukan dimakan oleh satu je. Mesti ada 2, 3 anak panah. Sekurang-kurangnya ada 2. 2 anak panah daripada pengeluar. Okey, tengok. Pengeluar ada pengguna dan pengguna. Tengok saiz pun pengguna makin bertambah. Okey, tengok dalam siratan makanan ni. Okey, berapa rantai makanan yang kita boleh dapat buat? Okey, tengok yang pertama. Okey. Okey, ni. Okey, ingat bermula dengan pengeluar dan berakhir dengan pengguna. Kita tengok anak panah pertama. Okey, ni 1. Okey. So saya bulatkan ni. Okey, nampak? Okey, nampak teruskan sehingga kita dapat yang terakhir. Okey, ni 1. Okey. Satu rantai makanan, betul? Kobis, peluncas, burung, ular 1. Okey, dah selesai ke belum? Tengok dalam ni ada berapa rantai makanan. Okey, yang kedua kobis, nampak anak panah seterusnya. Yang ni dah sudah. Kita tengok yang kedua siput. Okey, tengok yang burung, ular. Okey, 2. Okey, yang ketiga kobis, masih lagi siput. Okey. Okey, burung. Okey, tadi dah. Ular. Okey, 2 Kemudian kobis, belalang. Okey, tengok pertama ada 2. Kita tengok dulu yang pertama, burung, ular. So yang ketiga. Kemudian ada lagi satu, kobis, belalang,
katak, ular. So ada berapa tadi? 4. Okey, so saya tuliskan, cikgu tulis balik. Ada 4 di mana? Okey, tengok yang pertama tadi. Kena tulis. Okey. Yang pertama adalah kobis. Kobis dimakan oleh beluncas. Dimakan oleh burung. Dimakan oleh ular. Okey, ni yang pertama betul. Kobis, beluncas, burung, ular. Satu. Okey, tengok yang kedua pula. Yang kedua, okey, iaitu kobis dimakan oleh siput. Okey, tengok. Siput dimakan oleh burung. Dimakan oleh ular. So, dapat yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, ada lagi kobis dimakan oleh belalang. Okey, tengok anak panah dia akan pergi yang ke atas. Kita ambil dulu yang ke atas supaya kita tak keliru. Okey, dimakan oleh burung. Dimakan oleh ular. Okey, yang keempat ada lagi tak? Ada kan? Okey, kobis dimakan oleh belalang. Dimakan oleh katak. Kobis dimakan oleh belalang. Dimakan oleh katak. Dimakan oleh ular. So, ada lagi tak? Okey, selesai. So, tengok. Okey, ada berapa rantai makanan yang kita dapat dalam siratan makanan yang tadi dalam rajah 2.3. So, ada 4. So, jumlah rantai makanan adalah 4 rantai makanan. So, kalau dalam soalan peperiksaan dia tanya, okey, dia bagi satu siratan makanan. Jangan kira anak panah ada ni. Salah. Kita kena buat aliran dia daripada pengeluar sampailah kita jumpa penghabisan pengguna. So, kira. So, dalam yang ni kita dapat 4. Okey, tengok. Setiap pengguna pertama boleh jadi pengguna kedua boleh jadi pengguna yang ketiga. So, tengok pengguna pertama. Okey, pengguna pertama dia kata apakah adakah berapakah bilangan pengguna pertama dalam contoh siratan makanan dalam rajah 3. Okey, ada beluncas, siput dan belalang. Okey, ini adalah pengguna yang kedua iaitu burung, katak dan ular adalah pengguna yang ketiga. Okey, tapi ular juga boleh panggil pengguna yang keempat. Kenapa? Tengok ni, pengguna keempat pula. Yang ketiga. Okey, nampak? Okey, belalang pengguna pertama, kedua dan ketiga. Okey, semua sama. Pertama, kedua dan ketiga. Okey. Okey, so next saya bagi contoh lagi. Okey, kita tengok. Contoh seterusnya. Okey, dalam ni. Sini banyak sikit. Okey, nampak tak bersiliran? Ni baru betul-betul siratan makanan. Okey. Dalam semua tadi kata yang penghabisan sekali, jangan lupa yang penghabisan maksudnya kesemua. Kalau kita nak buat satu, maksudnya daripada tikus sampailah yang terakhir ni kita kena buat dia adalah dimakan oleh pengurai. Ingat yang terakhir sekali adalah pengurai. Maksud dia selepas selesai semua maka akan jadi pengurai. Okey, nampak tak bersiliran ni? So, kita akan tengok satu persatu ada berapa rantai makanan. Kita mula daripada padi. Okey, padi. Okey, nampak tak? Padi. Okey, teruskan dengan anak panah pertama dimakan oleh tikus. Okey, kita ambil dulu yang atas. Okey, dimakan oleh helang. Okey, ini adalah rantai yang pertama. Okey, nampak? Berselirat dah saya buat. Okey. Okey. Tengok ni. Saya dah cari dah. Okey, ini yang pertama tadi. Okey. Satu. Okey. Okay, saya asingkan. Ini yang pertama. Sudah dapat yang pertama. Okay, tengok lagi. Ada lagi tak? Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Ini anak panah ni terus lagi masih ke sini. Okey, ni sambung. Okey, kita sini. Tadi dah tikus ke atas dah. Okey, ni dua seterusnya dimakan oleh pusing balik. Okey. Yang kedua, padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, ni. Okey, nampak? Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. So, dapat yang kedua. Dapat yang kedua. Okey, so kita dah ada 2 rantai makanan. Okey, tengok ada lagi tak? Okey.
Ada lagi tak selesai lagi kan? Okey, 1, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Yang ke berapa? Yang ketiga. Kita tengok. Okey, ni yang ketiga. Dapat tadi 1, 2, 3. Okay, kita kena keluarkan 1 per 1. Okay, dalam siratan makanan kita tak boleh maksudnya tak boleh nak gelabah. Kena buat 1 per 1. So selesai sini kita tengok anak panah seterusnya. Okey, ada lagi kan? Okey, anak panah seterusnya tengok ni, padi dimakan oleh belalang. Kemudian sini dah selesai kat atas, kita tengok ke sini pula. Okey, dimakan oleh kodok. Kodok pula ada lagi 2, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. So dapat yang keempat. Ini. Padi dimakan oleh makan oleh kodok, dimakan oleh ular. Okey, yang keempat. Okey. Keempat. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya. Dah selesai ke belum? Okey, belum lagi kan? Okey, padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh kodok. Kodok tu katak lah. Okey, dekat sini tadi dah sudah. Kita tengok yang ke atas, dimakan oleh helang. Okey, ni dapat. Okey. Okey. Okey, yang terakhir. Okey, tengok yang terakhir. Ada padi dimakan oleh sini semua dah selesai. Tengok yang ni. Ada lagi cabang dia. Dimakan oleh beluncas. Terpulat. Dimakan oleh burung. Dimakan oleh ular. Dan dimakan oleh helang. Tu yang berapa? Yang terakhir itu yang ke-6. So dapat dalam satu yang ni. Okey, satu siratan. Nampak tak siratan makanan? Ada berapa rantai makanan? Ada 6 yang ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, so nanti lepas ni cuba tengok balik gambar yang saya bagi. Nanti saya akan bagi gambar dan cuba keluarkan 1 per 1. Kita tengok awak faham ke ataupun tidak. So tengok dalam soalan ni. Kalau dia kata okey, siapakah pengguna yang ketiga? Okey, pengguna ketiga tengok. Okey. Yang ni pengguna pertama, kedua. Okey, bukan helang. Okey, pengguna yang ketiga 1, 2, 3. So adalah ular. Siapa lagi yang ketiga? Okey, 1, 2. Telah ini makan 1, 2, 3. Pengguna yang ketiga maksudnya ulat yang pertama, yang kedua dan ketiga. So dalam konteks siratan makanan ni, pengguna ketiga ada 2 iaitu ular dan helang. Kenapa saya kata ular dan helang? Ular tengok yang dalam rantai makanan yang ni. Okey, yang ni tadi. Okey, dia menggunakan pengguna yang ketiga iaitu belalang, kodok. Okey, yang kedua dan yang ketiga. Tapi dalam yang konteks yang ni, dia helang juga pengguna yang ketiga sebab dia makan orang yang ketiga iaitu pertama belalang, kedua kodok, yang ketiga adalah helang. Okey, kalau soalan dia siapakah pengguna yang keempat sahaja, maksudnya sahaja 4 sahaja. So jawapannya adalah helang. Kenapa? Pengguna pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey? Okey, jelas? Okey. So kita akan sambung seterusnya. Okey, tengok. Okey, kita sambung dengan aliran tenaga dalam siratan makanan. Maksudnya aliran tenaga, macam mana tenaga boleh dipindahkan daripada kubis ke pengguna pertama, kedua dan ketiga. Okey, nampak tak anak panah ni? Anak panah ni aliran tenaga maksudnya dimakan oleh, ni adalah tenaga yang hilang. Okey, setiap kali berlaku dalam rantai makanan dia dimakan oleh, maksudnya tenaga tu akan hilang. Makin orang yang pengguna yang terakhir, tenaga yang diterima adalah makin berkurang. Okey, contohnya. Okey, tadi kita tengok yang pertama kobis. Okey, kobis. Okey, tadi dimakan oleh beluncas, dimakan oleh burung dan dimakan oleh ular. Okey, contoh kobis. Kobis dapat makanan sumber daripada maksudnya dapat mula-mula tenaga daripada cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari? Sebab kobis tadi buat makanan daripada cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Ada 4 kan? Cahaya matahari, oksigen pula karbon dioksida, air dan apa lagi? Klorofil. Okey, itu ulangan je. Okey, kobis, contohnya kobis buat makanan dapat 100%. Okey, sampai dekat beluncas dia dapat 80%. Sampai dekat burung tinggal 60%. Sampai ke ular ni hanya dapat 40%. Okey, kenapa peratus? Maksudnya tenaga ni, peratus ni adalah tenaga lah. Okey, tenaga tu makin berkurang.
berkurang. Okey, kerana bila kobis ni dapat makanan, mungkin dia dah bergerak, ditiup oleh angin, dia bergerak ke kiri, ke kanan. So, dah gunakan tenaga. So, kat situ tenaga dia dah hilang melalui pergerakan. Daripada respirasi, dia bernafas. Nafas, contohnya awak nafas kan? Cuba hembus nafas awak. Rasa tak? Maksudnya awak perlukan tenaga untuk bernafas. Maksudnya macam awak tengok orang yang sakit tu, dia macam tercungak-cungak, dia perlukan tenaga untuk dapatkan oksigen. So, dalam proses bernafas tu kita telah kehilangan tenaga. Contohnya orang sakit pun awak tengok kalau dia tak makan, dia tak dapat tenaga untuk bernafas dengan baik. Okey. So, tenaga dah hilang. So, dalam proses dia bergerak dia tu, dia tiba dimakan oleh berluncas. So, tadi mungkin 20% dia bergerak, dia bernafas tu, respirasi tu 20% tenaga dah hilang. So, berluncas hanya dapat 80% daripada kobis tu. Okey. Kemudian berluncas jalan-jalan, pergerakan jalan-jalan tu, tenaga, maksudnya berluncas tadi dapat 80%. Maksudnya 80 je dia punya tenaga daripada kobis. So, berluncas pun jalan, bernafas, dia keluarkan tenaga. Setiap apa yang dia buat, dia keluarkan dia keluarkan tenaga daripada berjalan, dia keluarkan tenaga daripada bernafas. So, sampai tengah-tengah jalan, tiba kena makan dengan burung. So, daripada tenaga 80 daripada kobis tadi, mungkin dah berkurang jadi 60. Maksudnya 60. So, burung pun dapat 60% daripada kobis tadi. Okey, so burung pun terbang-terbang, berjalan. Kemudian burung pun bernafas, berrespirasi. Tenaga pun dah hilang. So, tiba-tiba kena dalam proses dia berjalan terbang-terbang, dia kena makan dengan ular. So, ular hanya dapat 40%. Kenapa? Daripada 60%, 60% tenaga tadi telah digunakan, mungkin tinggal lagi separuh ataupun lagi sedikit. Okey. So, tengok maksud orang yang terakhir ataupun pengguna terakhir akan dapat tenaga yang paling sikit. Dari mana? Kenapa tenaga tu paling sikit? Sebab tenaga tu telah digunakan daripada setiap pengguna pertama, kedua dan hingga yang terakhir. Macam mana tenaga tu boleh hilang? Okey, hilang maksudnya kita dah gunakan dia melalui proses pergerakan. Kita bergerak, berjalan, berlari. Okey, daripada proses pernafasan. Sama juga kalau awak nak makan kan. Kenapa awak rasa lapar? Okey, sebab kita dah gunakan tenaga makanan tadi telah diproses, dikeluarkan sebagai tenaga dalam bentuk peluh dan sebagainya. Macam ada kita bergerak pun kita rasa lapar. Kalau kita tidur je kita kurang rasa lapar, tapi tidur pun awak bergerak dan rasa lapar. Okey, so ingat, saya ulangi sekali, ada tenaga, sumber tenaga. Kalau periksa tanya apakah ada tenaga, permulaan bagi tenaga adalah cahaya matahari. Kemudian dia akan dibuat oleh kobis akan buat fotosintesis. So, tenaga makin berkurang daripada pengeluar sehinggalah pengguna yang pertama, kedua dan ketiga. Macam mana tenaga boleh berkurang? Iaitu melalui dua proses, iaitu pergerakan, iaitu berlari, bergeraklah. Okey, yang kedua adalah proses respirasi. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, nanti kita akan teruskan dengan latihan. Okey, untuk kefahaman awak, boleh juga awak buat latihan formatif dalam buku latihan 2.1. Okey, ataupun kita boleh bincangkan. Okey, tengok. Berikut adalah satu contoh rantai makanan. Kena pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Okey, tengok pengeluar mestilah daripada tumbuhan. Tengok ni adalah kobis pengeluar. So, yang pengguna haiwan yang pertama yang makan adalah kita panggil pengguna pertama, pengguna kedua, pengguna tertier. Okey, yang ni nanti berdasarkan algoritma berikut. Okey, nanti cuba awak buat satu siratan makanan. Okey, sebelum buat siratan makanan kena bina dulu rantai makanan. Okey, nanti kita akan tengok berapa yang yang awak semua dapat. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Jumpa lagi kelas akan datang. Next kelas akan datang. Okey, kita akan belajar tentang kitaran neutron dan dalam ekosistem. Macam mana kita nak tengok macam kitaran air kan, maksudnya sentiasa berputar. Okey, nanti kita akan cerita pada tajuk yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.